Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membincangkan isu cyberbully dalam kalangan belia. Pengenalan bagi cyberbully. Cyberbully merupakan satu isu yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat pada masa kini secara sedar maupun tanpa sedar. Buli cyber adalah satu amalan komunikasi yang bertujuan untuk mengancam, memberi gangguan atau sebarang penghinaan yang berterusan dilakukan secara media elektronik seperti laman media sosial, telefon pintar, email, mesej teks, chatting atau permainan di internet melalui individu atau secara berkumpulan. Ramai yang beranggapan bahawa cyberbully merupakan satu masalah kecil dan tidak akan memberi impak kepada seseorang individu ataupun menjurus kepada pembangunan sesebuah negara. Namun, sebaliknya, cyberbully merupakan faktor utama yang menjadi pendorong kepada seseorang individu yang mengalami masalah mental. Sejauh manakah kesan cyberbully mampu memberi impak kepada golongan belia dan negara? Objektif yang kumpulan kami kaji ialah mengkaji punca buli cyber boleh berlaku. Yang kedua, mengkaji kesan buli cyber terhadap belia. Dan yang ketiga, mengkaji cara untuk mengatasi amalan buli cyber daripada terus berleluasa. Kaedah pengumpulan data kami ialah menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form. Dapatan kajian. Rajah 1 menunjukkan kekerapan responden menerima gangguan atau menjadi mangsa cyberbully hasil daripada dapatan kajian yang dilakukan melalui Google Form. Yang pertama, diugut oleh individu yang tidak dikenali mendapati ramai golongan belia tidak pernah mendapat urutan, tetapi ada juga segelintir mereka mendapat, iaitu jarang-jarang dan yang paling sedikit adalah kerap. Selain itu, menerima kata-kata kotor dan lucah menunjukkan tidak pernah lebih rendah berbanding yang diugut tadi. Tetapi jarang dan kerap menunjukkan peningkatan yang drastik berbanding graf tadi. Selepas itu, menerima komen negatif pula menunjukkan tidak banyak perubahan berbanding graf bar lepas. Tetapi terlihat peningkatan terhadap jarang dan tidak pernah tetapi penurunan terhadap kerap. Akhir sekali, menerima komen memalukan menunjukkan peningkatan terhadap tidak pernah tetapi tidak sebanyak graf yang diugut oleh individu, manakala penurunan terhadap jarang berbanding graf lepas. Yang terakhir, kerap terlihat sedikit peningkatan walaupun hanya satu orang. Rajah 2 menunjukkan kekerapan responden melakukan atau menjadi pemangsa cyberbully daripada dapatan kajian yang dilakukan melalui Google Form. Menghantar komen negatif mendapati golongan belia tidak pernah mendapat komen negatif, tetapi ada juga segelintir golongan mereka mendapat jarang-jarang dan yang paling sedikit ialah kerap. Seterusnya, memfitnah melalui media sosial menunjukkan tidak pernah lebih tinggi berbanding menghantar komen negatif, manakala jarang menunjukkan sedikit penurunan dan kerap menunjukkan tiada perubahan. Selain itu, mengugut dan mengancam seseorang menunjukkan tidak pernah adalah tinggi, manakala jarang terlihat sedikit peningkatan dan kerap tiada perubahan. Akhir sekali, menjadikan rakan sebagai bahan jenaka menunjukkan tidak pernah berlaku penurunan berbanding yang lain dan jarang menunjukkan banyak peningkatan. Begitu juga dengan kerap yang menunjukkan peningkatan daripada yang lain. Pemantauan daripada ibu bapa mendapati ramai golongan belia bersetuju dengan cadangan bagi mengatasi cyberbully yang dicadangkan dalam borang soal selidik dengan menunjukkan seramai 29 orang responden bersetuju. Seterusnya, cadangan mengatasi cyberbully yang kedua adalah mengadakan kempen kesedaran, iaitu seramai 28 orang responden bersetuju dengan cadangan yang dinyatakan dalam borang soal selidik. Selain itu, menghadkan masa penggunaan media sosial juga merupakan antara cadangan mengatasi cyberbully dan telah mendapat seramai 22 orang responden bersetuju dengan cadangan yang dinyatakan. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang mendapati seramai 26 orang responden bersetuju dengan cadangan untuk mengatasi cyberbully yang terdapat dalam borang soal selidik. Perbincangan isu dan patriotism. Isu yang pertama, golongan remaja yang kurang keyakinan diri
nilai patriotism, berani berjuang, kesannya memberanikan diri dalam menghadapi pelaku buli cyber supaya memberhentikan buli cyber tersebut. Isu yang kedua, kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Nilai patriotismnya bijak merancang dan kesannya mangsa perlu bijak supaya mengabaikan segala bentuk buli cyber supaya dapat membendung daripada perkara tersebut menjadi lebih teruk. Isu yang ketiga, golongan remaja yang kurang kasih sayang. Nilai patriotismnya bertolak ansur dan kesannya ibu bapa perlu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak supaya dapat mencegah anak-anak daripada depresi dengan ancaman buli cyber. Seterusnya adalah refleksi. Yang nombor satu adalah kesan kepada psikoemosi, iaitu menyebabkan isolasi atau persendirian kepada pemangsa. Buli cyber menyebabkan mangsa diasingkan dan diejek sama ada di sekolah atau pejabat. Nombor dua adalah kesan psikomental, iaitu depresi atau anxiety apabila mangsa buli terlalu lama menghadap kesan emosi buli cyber. Ia juga boleh menyebabkan kecelaruan dan kemurungan. Yang terakhir adalah kesan psikofizikal. Ia juga yang berasal daripada punca psikologi. Kesannya, mangsa buli cyber berisiko menghadapi masalah gastrik seperti sakit perut, muntah-muntah, ulcer perut dan lain-lain simptom fizikal. Mangsa berisiko untuk mengalami gangguan seperti gangguan tidur maupun mimpi ngeri yang berpanjangan. Okey, terima kasih. Okey, bagi bahagian solusi pula, terdapat dua solusi peranan pelajar yang ditemui mengatasi masalah cyberbuli terhadap golongan belia, iaitu mangsa perlu memberanikan diri dan yang kedua, mangsa buli cyber perlu memaklumkan kepada orang yang dipercayai. Penggunaan media sosial perlu memainkan peranan dengan memberanikan diri memberitahu kepada pembuli untuk menghentikan gangguan tersebut sekiranya pembuli tersebut adalah rakan atau sesiapa yang mangsa kenal. Ibu bapa memainkan peranan yang penting kerana ibu bapa juga harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu ketika itu. Pihak pendidikan juga perlu mengambil alternatif dengan mengamalkan pendidikan literasi media secara formal. Sebagai seorang manusia, kita haruslah menjaga adab dalam berkongsi atau menyebarkan sesuatu perkara agar ia tidak menyakiti hati orang lain.